Kuis ni adalah penilaian dalam CDOS yang pada saya paling susah sikit untuk kita set up. Tapi bila kita nak marking tu senang sangat, relax saja. Jadi video kali ini saya nak tunjukkan cara untuk kita set up kuis dalam CDOS. Teruskan menonton. Okey, langkah pertama kita masuk kita punya platform. Kemudian kita pergi dekat atas ni, ada turn editing on, klik kat sini. Kemudian kita scroll bawah sikit dan kita make sure kita nak letak kita punya quiz tu dekat bahagian mana. Katakanlah saya nak letak pada bahagian atas ni. Jadi saya akan pilih add an activity or resource pada bahagian yang atas ni lah. Kalau saya nak masuk pada bahagian yang ni, saya akan letak pada bahagian add an activity or resource di sini. Jadi katakanlah saya nak letak pada bahagian assessment ni, saya scroll bawah sikit. Jadi saya akan letak di add activity or resource di sini. Kemudian saya pilih quiz. Okey, di sini quiz. Kemudian saya bagi nama quiz. Kemudian tuan-puan boleh bagi description. Contohnya masuk topik berapa. Okey. Tapi tak isi pun okey, tak ada masalah. Kemudian boleh klik display description on course page. Jadi apa yang ditulis kat sini akan masuk pada muka depan CDOS. Okey, kemudian kita klik timing. Timing ni adalah masa, timing ada dua. Satu, masa kuis tu dibuka. Katalah saya nak buka sekarang dan juga akan tutup pada hari besok. Dan satu lagi adalah time limit masa. Katalah saya nak buat kuis ni dalam tempoh 10 minit. Jadi student kena mematuhi kedua-dua keadaan ini, iaitu dia kena buat kuis ni dari hari ini sampai besok petang. Tapi masa yang dia ambil adalah 10 minit. Okey, jadi bila masa tamat, when time expires, apa yang kita boleh setting? Ada beberapa keadaan. Yang pertama, open attempt are submitted automatically. Ini yang paling lembut sikit, di mana bila student dah jawab, masa habis dia akan automatic submit. Yang kedua ni, there is a grace period. Maksudnya bila dah habis masa menjawab, dia ada masa bertenang, tapi macam tak efek juga. Sebab bila dah habis masa, dia tak boleh nak jawab, dia boleh tengok je dia punya jawapan dia. Dan kita boleh set dia grace period dia sampai 1 hari. Maksudnya dia tak boleh jawab, tapi dia boleh hantar sampai sehari ke 2 hari ke, ikut setting kita lah. Tapi ni macam tak efisien pula kan. Dan yang ketiga adalah percubaan mesti dihantar sebelum masa tamat. Kalau tidak dikira. Bila student tak sempat jawab ke ataupun masa dah tamat ke, jadi dia punya markah terus tidak dikira. Okey, kemudian kita ada grade kat sini. Jadi attempt allow kita pilih biasanya 1 lah. Kalau nak buat 3 atau 4 pun terpulang lah. Tapi ni ke default dia unlimited. Jadi kita kena set 1. Tapi katalah kita nak bagi student beberapa percubaan, katalah 3 percubaan, kita boleh set kita nak ambil markah tertinggi ke, markah purata ke, markah yang pertama, percubaan pertama ke, ataupun percubaan yang terakhir. Tapi by default ataupun biasanya amalan kita buat 1 saja. Okey, layout ada beberapa setting. Okey, kita tengok show more sekali kat sini. Yang pertama adalah every question. Maksudnya kalau ada 10 soalan, dia akan ada 10 page. 1 page, 1 soalan. Ataupun kita boleh setting semua soalan, 10 soalan dalam 1 page. Boleh juga, tak ada masalah. Ataupun kita nak buat 2 soalan 1 page. Ataupun 3 soalan 1 page, terpulang. Tapi amalan saya untuk meningkatkan credibility ataupun nak meningkatkan kesahan kita punya quiz, saya akan set every question 1 page. Dan saya akan randomkan. Nanti kita akan set random question tu, susunan dia tu. Jadi view pelajar akan berbeza antara satu dengan yang lain. Dan navigation method saya akan pilih sequential, bermaksud student kena jawab satu persatu. Dia kena jawab muka surat pertama, soalan pertama, jawab, baru dia boleh next. Dan bila dia dah berada pada muka surat kedua, dia tak boleh patah balik ke muka surat pertama. Dia hanya ada satu jalan ni, one way saja. Kalau free, dia boleh jawab nombor 2, nombor 3, kemudian dia boleh jawab nombor 1 balik, dia boleh jawab nombor 10. Itu kalau free lah. Tapi saya akan pilih sequential untuk meningkatkan kesahan kita punya quiz. Kemudian question behavior, shuffle within question, kita pilih yes. Jadi soalan tu akan susunan dia akan random. Antara soalan dia akan random. Jadi soalan nombor 1 pelajar A dengan nombor 1 pelajar B, dia akan berbeza. Review option, okey, review option biasanya saya akan set seperti ini. Yang pertama, immediately after the attempt, whether correct, marks dan juga right answer saya akan off kan.
Jadi student tak akan tahulah markah dia yang betul lah ataupun jawapan yang betul lah. Tapi kalau tuan puan letak markah, okey. Tapi kalau yang whether correct dan juga right answer ni kita boleh disablekan lah. Takut ada student ni dia mengorbankan diri dia sendiri. Dia jawab dulu. Jadi bila dah jawab dulu, dia akan dapat jawapan yang betul. Nanti dia akan bagi tahu kawan-kawan dia kan. Jadi kita tak nak perkara itu berlaku sebab kita nak meningkatkan kita punya kesahan quiz kita. Sama juga later while the quiz is still open, maksudnya student selepas beberapa ketika dia dah jawab, dia keluar daripada situ, dia masuk balik tapi quiz tu masih lagi berjalan, kita pilih juga yang benda yang sama, whether correct dan juga right answer kita disablekan. Seterusnya bila quiz dah close, tak ada siapa-siapa yang nak jawab lagi, jadi kita boleh on semula. Student boleh tengok jawapan dia betul atau tidak, markah dia dan dia punya jawapan yang betul. Okay, appearance biarkan default. Save exam browser. Ini kita akan buat video yang lain pula. Ada panjang cerita sikit ni. Extra restriction, kalau nak letak password boleh letak password. Dan dia ada setting juga. Dia ada setting sekali dengan save exam browser. Itu saya akan tunjuk pada video yang lain kalau ada kesempatan, insyaAllah. Overall feedback biarkan default. Ni feedback sajalah. Kalau dapat 100 berapa kita nak puji student ke dan sebagainya. Common model setting, ini mana-mana aktiviti dalam situs ada benda ni. Jadi biarkan default pun okey. Restrict access, ini pun mana-mana aktiviti dalam situs ada juga untuk kita restrict access untuk kelas kita saja ke dan sebagainya. Kita boleh set di restrict access ni. Tapi saya tak nak tunjuk detail dalam video ni. Activity completion, kita boleh pilih show activity as complete when condition are met. Condition dia apa? Condition dia student mesti receive a grade. Jadi maksudnya student jawab, dia dapat markah, maksudnya selesai. Teks dan juga kompetensi ni kita biarkan default saja. Kemudian rasanya dah okey dah semua setting ni, kita boleh klik save and display. Okey, sekarang kita nak masukkan soalan dalam kita punya paper. Sekarang ni kita baru uruskan dia punya management dia punya pengurusan dia. Kita boleh klik edit quiz. Kemudian untuk masukkan soalan, kita boleh klik add dan kita pilih from question bank. Okey, dan kita kliklah soalan yang kita nak masukkan. Saya klik sini beberapa soalan lah. Okey, kemudian kita klik add selected question to the quiz. Okey, dah ada soalan kita. Ataupun kalau tuan-puan tak ada question bank, jadi kena buat soalan satu persatu lah. Boleh klik add, boleh klik add a new question. Jadi boleh pilihlah soalan-soalan yang tuan-puan nak buat. Kemudian kita boleh adjust markah dia. Katalah maximum grade kat sini, katalah 15. Kita boleh set 15. Jadi dia akan auto kira. Soalan ada 8. Tapi bila student tu dapat 7/8, sistem akan automatik kira. Mungkin sudah akan dapat 13 lebih. Macam itulah, dia akan automatik kira. Dah sudah, kita boleh klik save kat sini. Kemudian kita juga boleh shuffle soalan. Susunan ni kita boleh shuffle lagi. Kita boleh klik shuffle. Jadi soalan ni akan berbeza antara setiap pelajar. Okey, kemudian yang soalan dalam-dalam ni pun kalau tuan-puan nak ubah pun boleh juga. Katalah soalan ni mungkin ada 2 tempat kosong, jadi kita letak kat sini 2 markah. Kita boleh klik pensel kat sini, kita masukkan nombor 2, kita tekan enter. Jadi dia ada 2 markah lah untuk soalan ni, tapi total ataupun maximum grade dia tetap 15. Cuma total marks tadi berbeza lah, jadi 9. Yang lain tak ada, rasanya itu saja untuk kita setting. Kemudian kita boleh preview. Jadi untuk preview kita boleh klik quiz atas ni, quiz demo ni. Okay, quiz demo ni merujuk kepada quiz yang kita buat ni lah. Kita klik sini. Okey, jadi kita boleh klik preview quiz now. Ini dia punya arahnya. Kalau kita tengok view dia sama dengan student. Dia akan bagi tahu open bila, close bila, topik yang masuk ini description. Description kepada quiz ni. Attempt allowed dan juga masa yang dibenarkan 10 minit. Bermaksud walaupun kita bagi masa ni sampai sehari, tapi once dia jawab, once dia buka, dia akan ada masa 10 minit saja. Okey, kemudian kita klik preview quiz now, start time. Jadi ni ada soalan-soalan dia, saya belasah je ni. Jadi yang ni kita set dia sebagai sequential, jadi dia tak boleh patah balik. Kalau kita set free tadi, dia punya navigation method tadi tu, dia akan ada nombor kat sini. Jadi ni tak ada. Jadi student dia ada next page je lah. Dia memang tak ada patah balik punya lah. Gitu. Dia sekali dia kena jawab next, jawab next. Okey, saya lajukan sikit untuk demo ni. Student dah habis jawab, dia akan klik finish attempt. Kemudian dia ada satu page lagi untuk confirmation. Dia kena klik submit all and finish.
Okey, jadi saya rasa itu saja perkongsian saya mengenai cara untuk setting quiz yang asas. Walaupun asas dah boleh dah untuk kita setting quiz dalam kita punya CDOS. Sampai jumpa lagi, saya Nizam Sani dan kalian sedang menonton channel Pandai CDOS. Assalamualaikum.